Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Abdul Rauf bin Udin, memegang nombor Matrix BC 2216025. Hari ini saya akan membentangkan mengenai kajian teater tempatan, iaitu teater sesudah subuh yang akan dibawa oleh produksi Art in Motion. Seterusnya, ini adalah ahli-ahli produksi bagi produksi Art in Motion. Sebagai pengarah dipegang oleh Muhammad Arif Musmaladi. Seterusnya, pengurus produksi iaitu Dona Amalinda Donisius. Seterusnya, sinografer iaitu Putri Aisyah Abdul Kadir. Seterusnya, pelakon iaitu Shervi Sudanti Dani. Dan akhir sekali iaitu pelakon Kazlina binti Ladarus. Seterusnya, ini adalah naskah yang dibawa oleh produksi Art in Motion, iaitu naskah teater Sesudah Subuh, Terongko Juwita karya Seni Bayan. Seterusnya, ini adalah sinopsis bagi teater Sesudah Subuh. Sinopsisnya iaitu menceritakan tentang bangunan penjara H06 dirobohkan dan akan dibina semula. Maka 4 orang banduan itu berkongsi sel sementara, iaitu sel 208. Di dalam sel itu juga menyaksikan kekecohan, pergaduhan dan suara-suara ketidakadilan sosial, kecurangan, percik politik dan kepincangan sosial diangkat sebagai isi hati dan emosi. 3 bulan mereka bersama dan mereka telah diperkenalkan dengan satu permainan di mana si pemenang akan berkuasa melakukan apa saja terhadap rakan-rakan bandung yang lain. Permainan ini bertujuan bagi melupakan kematian, ketakutan, keresahan dan kegelisahan mereka apabila ada banduan yang dihukum gantung sehingga mati pada setiap kali sesudah subuh. Dan pada satu hari sesudah subuh itu, ada benar-benar dipanggil untuk bertemu dengan raja yang sebenar. Seterusnya ialah konsep yang dibawa dalam pementasan teater Sesudah Subuh. Konsep yang dibawa iaitu jam distopia. Konsep jam distopia ini merupakan pementasan teater yang mengacu pada gambaran masa dalam dunia fiksyen yang bercirikan unsur-unsur distopian. Dalam pementasan teater Sesudah Subuh ini, pementasan teater ini berkonsepkan yang mana pelakon-pelakon atau watak-watak dalam teater ini berada di dunia masa. Selain itu, dalam pementasan teater ini juga berkonsepkan dalam dunia distopian, yang mana dunia ini merupakan dunia fiksyen yang mengalami kehancuran. Terusnya iaitu aliran-aliran yang dibawa dalam pementasan teater Sesudah Subuh. Aliran lakonannya iaitu aliran eksperimental. Gaya lakonan eksperimental ini adalah merupakan pendekatan yang mencabar konvensi tradisional dalam lakonan dan persembahan. Gaya lakonan ini berusaha untuk meneroka bentuk ekspresi artistik yang baru dan inovatif, soalnya dengan tujuan untuk mencetuskan pemikiran, merangsang emosi yang mendalam atau menimbulkan refleksi kritis pada penonton. Seterusnya yaitu aliran artistik. Aliran artistik dalam pementasan teater Sesudah Subuh ini juga aliran eksperimental, yang mana aliran artistik eksperimental dalam persembahan teater yaitu pendekatan yang cuba meneroka dan membangun bentuk baharu dan tidak konvensional dalam pementasan, lakonan dan naratif. Aliran ini juga menolak peraturan struktur tradisional teater untuk menciptakan pengalaman yang lebih inovatif, provokatif dan selalu mengasyikkan. Seterusnya ialah pemilihan pelakon yang dilakukan oleh produksi Art in Motion untuk persembahan teater Sesudah Subuh. Dalam pemilihan pelakon, produksi Art in Motion ini melakukan pengumuman uji bakat ataupun casting call, yang mana mereka akan membuat edaran iklan uji bakat yang merangkumi butiran penting seperti tajuk pengeluaran, perihal peranan, tarikh, lokasi uji bakat serta keperluan khas. Seterusnya, mereka juga akan membuat poster dan mempromosikan poster itu melalui media sosial dengan menggunakan platform seperti Instagram, Facebook dan juga WhatsApp. Yang di atas tu merupakan poster Art in Motion untuk pengambilan pelakon. Seterusnya iaitu impak sinografi dalam teater Sesudah Subuh.
Okey, scenografi ini mempunyai kesan yang sangat ketara pada persembahan teater sebagai elemen visual utama. Sinematografi itu membantu mencipta dunia di mana cerita itu berlaku dan menyokong naratif secara estetik dan atmosfera. Okey, impak scenografi dalam pementasan teater sesudah subuh ini dapat menciptakan mood dan suasana yang mana scenografi menentukan penampilan visual pentas yang secara langsung mempengaruhi suasana dan mood persembahan. Seterusnya, penggunaan warna, pencahayaan dan elemen visual lain juga boleh mencipta rasa tertentu seperti misteri, menakutkan ataupun gembira. Seterusnya, dalam pementasan teater sesudah subuh ini juga membolehkan pelakon dapat bergerak menggunakan ruang dengan sebaiknya dengan penggunaan set dan props yang disebabkan oleh impak scenografi. Seterusnya iaitu strategi pemasaran yang digunakan oleh produksi Art in Motion, iaitu promosi digital, yang mana mereka membuat poster secara digital lah. Mereka akan post poster itu di media sosial melalui platform seperti Facebook, Instagram dan juga TikTok. Seterusnya juga mereka juga menggunakan influencer untuk mempromosikan teater sesudah subuh, yang mana mereka menggunakan influencer marketing dengan bekerjasama dengan influencer yang memiliki audiens yang relevan untuk mempromosikan teater sesudah subuh ini melalui platform tersebut. Seterusnya, produksi Art in Motion ini juga membuat persembahan gimmick di kayak ramai untuk menarik minat orang ramai untuk menonton teater sesudah subuh ini. Seterusnya iaitu penyampaian dalam pementasan teater sesudah subuh. Penyampaiannya dari segi lakonan iaitu pelakon akan menyampaikan mesej kepada penonton bahawa kehidupan ini mempunyai ketidakadilan sosial yang mana yang lemah akan selalu ditindas. Selain itu juga pelakon juga mempunyai watak yang berbeza dan latar yang berbeza di dalam sel, yang menggambarkan di dalam sel itu mempunyai watak-watak yang berbeza. Seterusnya, pelakon juga akan menonjolkan bahawa mereka bahawa banduan ni akan ketakutan apabila tibanya ajal mereka, iaitu dihukum dengan digantung sampai mati. Seterusnya iaitu kreativiti produksi Art in Motion untuk melancarkan pementasan teater sesudah subuh. Dalam aspek pengarahan, pengarah mengolah skrip teater sesudah subuh ini dengan mengubah watak-watak yang sedia ada dalam skrip teater ini dengan mengubah watak lelaki menjadi watak perempuan. Seterusnya, pengarah juga membawa pementasan teater ini dengan membawa konsep jam distopia, yang mana konsep ini jarang digunakan dalam pementasan teater. Dan pengarah juga membentuk pelakon dengan membawa watak-watak yang mempunyai kisah silam yang jahat sehingga mereka dimasukkan ke dalam sel dalam cerita sesudah subuh. Seterusnya dalam aspek scenografi, yang mana scenografi membuat set pentas yang dijadikan sebagai sel banduan dengan bentuk bulat. Set pentas tu yang berbentuk bulat tu dibahagikan pada 4 bahagian untuk dijadikan sebagai tempat tidur bagi banduan ataupun pelakon yang memegang watak sebagai banduan. Okey, seterusnya set yang dibentuk seperti itu untuk menunjukkan bahawa mereka berada di dalam dunia masa. Seterusnya dalam aspek pengurusan, yang mana pengurus produksi mengumpul dana sebanyak RM5,000 dengan mengumpul yuran antara sesama ahli dan mencari tajaan. Seterusnya, pengurus produksi juga berhubung dengan influencer untuk bekerja sama mempromosikan teater sesudah subuh untuk menarik minat penonton. Sekian, terima kasih.